apa yang nak dilakukan, dan bukannya sesuatu kata orang master plan dan belum ada perinciannya. Saya rasa dalam konteks ini sudah ada entry point yang telah dihuraikan dengan begitu jelas sekali. Dan pada waktu yang sama, bukan kata-kata, bukan cakap-cakap kosong 6%. Dan saya memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Muhammad dan Menteri Besar tadi. Kita memang kena menggalakkan penglibatan swasta 92% daripada jumlah 444 bilion US dollar. Dan saya rasa ini dari segi ekonomi kita nak mengembang. Kita kena mengembangkan cake ekonomi kita, dan barulah kita boleh menjana dana yang cukup untuk membantu mereka yang miskin. Sebab tu sasaran kita 40% atau isi rumah 40% yang terendah tu perlu dijaga. Dengan cara apa? Kita kena bagi bantuan. Kalau kita nak rasionalkan dari segi pemberian subsidi, apa cara yang dibuat dan bagaimana kita nak bantu dari segi makanan, dari segi tempat kediaman, dari segi pengangkutan, apa yang perlu kita buat, termasuk juga pendidikan, bantuan kepada pelajar-pelajar miskin. Kesemua ini untuk menjaga kepentingan masyarakat yang 40% di semuanya mendapat pendapatan yang paling rendah. Saya rasa perlu ada pertumbuhan, baru ada pengagihan kepada masyarakat yang kurang bernasib baik atau kurang berpendapatan. Jadi saya rasa itu memang kita kena jelas, dan selepas kita dah mencapai sasaran 6%, kita boleh teroka banyak lagi bidang, potensi kita memang banyak, dan kita mempunyai advantage dari segi saingan dengan negara-negara lain. Dalam konteks sebuah negeri yang mungkin tidak punya miskin tegar, mungkin Negeri Sembilan antara salah sebuah negeri yang mempunyai kemujuran, kedudukan dan logistik yang sangat strategik itu. Jadi kepentingannya bagaimana Saya pula? cukup kagum dengan pembangunan di Negeri Sembilan. Semasa kami sembang tadi, saya rasa saya diberitahu bahawa ada perancangan dari segi rangkaian jalan raya yang akan menghubungkan Seremban, Nilai. Kesemua ini bukan saja dapat mencipta peluang pekerjaan yang banyak, dari segi spin-off effect itu lebih banyak. Dan bagaimana orang-orang Negeri Sembilan ni dapat mendapat peluang untuk berniaga, dan juga mereka dapat menstabilkan kehidupan mereka. Saya rasa itu sesuatu yang baik. Kedua, pengangkutan. Kita tahu kalau nak beli kereta, bukan semua sanggup, semua mampu. Jadi kena berikan macam sistem commuter KTM akan dihubungkan ke Negeri Sembilan. Saya rasa itu satu cara yang sangat baik membantu, dan saya rasa sepihan. Kalau kita lihat kereta KL kalau berjaya, tak ada sebab kenapa Negeri Sembilan, Nilai ataupun Seremban tak boleh mencapai pencapaian ataupun pembangunan yang sama. Saya rasa potensi itu sangat baik. Trickle down effect itu akan sementara Negeri Sembilan pun berada di bawah, dia akan trickle betul-betul down lah Datuk Seri. Kita pun telah mendapat kelulusan daripada Kerajaan Persekutuan, iaitu sebahagian daripada Negeri Sembilan ini, iaitu daerah Seremban, Port Dickson dan Rembaut serta Tampin, dijadikan sebagai the Kuala Lumpur Conservation Area. Ataupun dalam perancangan pembangunan Kuala Lumpur, maknanya akan menjadi sebagai the Greater Klang Valley. Tadi itulah yang saya katakan tadi, kita nak sediakan diri kita. Kita tak boleh menerima pembangunan secara rambang. Kita kena plan, kita mesti ada blueprint dia. Kita mesti ada sistem perjalanan raya yang saya katakan tadi, menyambungkan Kuala Lumpur Airport ke Seremban, nak punch through, menebuk jalan raya daripada Port Klang ke Port Dickson. Sekarang dah ada Lebuh Raya Utara Selatan, dah ada Lebuh Raya Lekas sampai ke Negeri Sembilan. Jadi ada 4 jalan utama yang akan menghubungkan Negeri Sembilan. Ini akan membuka Negeri Sembilan, membuka peluang pekerjaan dan juga perniagaan kepada orang ramai. Jadi rakyat, bila banyak peluang pekerjaan, orang akan dapat kerja, dapat gaji, dan kesejahteraan rakyat akan datang dengan sendirinya. Jadi itulah jaringan keselamatan sosial yang kita akan berikan fokus. Saudara Jagarau, saya tidak melihat sebagai semata-mata NGO, walaupun kita inginkan pandangan NGO, kerana Saudara Jagarau juga mewakili Dewan Perniagaan India Malaysia. Tadi kita mendengar cadangan supaya lebih banyak penglibatan pihak swasta di dalam memastikan jaringan keselamatan sosial ini. Mungkin pandangan awal dalam konteks ini. Dia sebenarnya pihak NGO ini penting dalam pembangunan mana-mana negara pun. Pasal NGO ini dilihat sebagai pihak yang berkecuali dalam apa-apa masalah yang berada dalam apa-apa kerajaan. Kalau kita tengok
dalam mana-mana negara pun, kemiskinan tegar ni merupakan salah satu yang masalah yang paling besar untuk mana-mana negara pun. Kalau kita tengok kebanyakan negara, walaupun dia kaya dengan dia punya sumber asli dia, tapi disebabkan dengan dia punya kemiskinan yang terlampau tinggi, dia merupakan salah satu obstacle untuk dia lebih berpeluang maju. So saya rasa pihak kalau kita tengok daripada sejarah Malaysia, pada tahun 1970 kita punya kadar kemiskinan lebih kurang 40%, 45%. Sekarang ni kita dah reduce sampai 3.7% dari 2009. So kita rasa kita dah, dia punya gap tu dah terlampau, memang kita dah dapat satu kemajuan yang lebih tinggi. So seperti apa yang YB Menteri Besar yang kata tadi, dia kata perancangan tu memang penting. Kalau kita tengok kebanyakan negara yang ada dekat sekitar ni, kalau kita tengok dekat dia punya bandar pun, kebanyakannya dia dah tak boleh buat apa. Pasal dia punya perancangan tu dia tak ada. So apa yang rancangan oleh pihak kerajaan Menteri Negeri Sembilan, saya rasa satu yang bagus. So pihak NGOs ni saya rasa memang penting untuk membolehkan perkara-perkara apa yang berlaku di bawah ni, because pihak kerajaan dia kan tak tahu benda semua. So itu pasal saya kata sekarang ni paras kemiskinan yang kita ditetapkan oleh kerajaan sekarang 750. So adakah itu sudah relevan pada masa sekarang? So kebanyakan orang dah katakan bahawa sekarang sesiapa yang duduk di bandar sekarang telah memproposkan, katakan mencadangkan bahawa paras minimum untuk di bandar adalah RM2,300. So saya rasa itu satu cadangan yang baik, di mana saya rasa kerajaan patut mengambil cadangan ini untuk dibawa untuk masa depan. How kita boleh membawa macam mana kita nak bawa kereta Kuala Lumpur, dan macam mana kita nak dapatkan kita punya ekonomi seperti Datuk Wakil Song yang kata tadi tu, untuk kita mendapat negara maju kita kena ada 7% ekonomi kita sampai tahun 2020. So itu tak senang. Itu tidak satu yang mudah, tapi kita kena bekerja keras untuk itu. Dewan Perniagaan India Malaysia sendiri mungkin ada pandangan khusus untuk masyarakat India dalam konteks jaringan keselamatan sosial. Dia sebenarnya, saya daripada dulu lagi lah, sebab kemiskinan ni dia tidak mengenal agama, betul. Dia tak mengenal bangsa apa semua sekali. So saya rasa dalam untuk membasmi kemiskinan ni, kita kena go all out semua sekali, tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan apa semua sekali. So saya rasa matlamat yang paling penting sekali sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, yang dia kata macam mana kita nak gear up untuk menjadikan high income nation. Itu adalah satu cadangan yang paling bagus. Walaupun ramai yang tak bersetuju dengan apa yang dikatakan, sebab bila you nak pergi high income nation, kita punya harga barang pun akan naik. Tapi bila barang kita naik, produktiviti akan naik. Bila produktiviti kita naik, kita akan dapat lebih banyak salary, lebih banyak gaji dikit. So saya rasa salah satu cara untuk kita menganjakkan kita punya ekonomi yang paling penting, saya rasa macam mana kita nak meningkatkan kita punya produktiviti. So pihak NGOs seperti kami ni, saya always mengatakan bahawa kita sebagai masyarakat Malaysia, kita tanpa mengira Melayu, Cina, India apa semua, kita sepatutnya bekerja keras, kerana Malaysia merupakan satu negara yang kaya. Kalau kita tengok mana-mana, kalau orang asing boleh datang dekat Malaysia, boleh kerja, dia boleh dapat banyak. Mengapa kita kena ada kemiskinan tegar? Saya boleh banyak, saya ramai kawan-kawan saya pun saya katakan, apa kita kena ada? So saya rasa kita sebenarnya, maksudnya penduduk kita pun saya rasa kena move forward untuk dia, rather than kita terlampau depend kepada Saya ingin bawa soalan yang dikemukakan oleh saudara Jagarau itu kepada sebagai pilot di Negeri Sembilan ini. Mengapa masih ada kemiskinan dalam keadaan kemakmuran yang dibawakan oleh kerajaan ini? Di mana silapnya di negeri sistem? Sebenarnya dasar jaringan keselamatan sosial yang kita buat di Negeri Sembilan ini, saya perkenalkan pada tahun 2005. Lebih awal lagi. 2005. Pada tahun 2004 kita tengokkan, saya dapati angka yang dikeluarkan oleh jabatan-jabatan berkenaan tidak langsung masuk akal. Ada 200-300 orang saja yang miskin di Negeri Sembilan. Mana mungkin? Sebab di kampung saya sendiri pun ramai pada 200 orang lebih orang miskin lagi. Jadi kita buat satu dasar baru, apa kita panggil dasar jaringan keselamatan sosial. Kita jaring. Kita nak jaring semua orang dalam Negeri Sembilan. Kita letak dia dalam jalur kita, supaya jangan ada yang lopeh-lopeh lagi. Jangan ada yang lopeh. Kalau tidak, ni kadang terlepas pandang banyak. Terkadang tak geng dengan dia lah, tak pergi masjid lah, tak dia apalah, macam-macam lah, tak campur gaul dengan orang lah. Saya kata tak mau lagi ada perkara macam ni berlaku di Negeri Sembilan. Kita mesti banci. Kita pakai semua jabatan kerajaan. Kita pakai kemas, kita pakai jasa, kita pakai wanita UMNO, kita pakai masjid, kita pakai semua yang terlibat, supaya kita membanci setiap orang di Negeri Sembilan, dan kita nak lihat supaya kita nak membantu mereka.
supaya tak mau lagi dongeng ada. Dah 53 tahun ataupun masa itu dah 49 tahun negara kita merdeka, masih ada orang yang beratapkan bulan dan bintang, berlangitkan bulan dan bintang. Mana mungkin? Tak bolehlah macam tu. Kita bersorak-sorak kata kita negara merdeka dah